Saya ingin menyebut Yang Berhormat Datuk Dr. Xavier Jayakumar, Kuala Langat. Selamat pagi dan terima kasih Speaker. Baru selesai dos booster nombor 3. Minta Menteri jawab soalan nombor 9. Silakan Menteri Komunikasi dan Multimedia atau Timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, perjalanan teknologi 5G di Malaysia bermula apabila Malaysia telah berjaya mendemonstrasikan 71 kegunaan 5G melalui projek demonstrasi 5G yang dijalankan di 50 tapak pada Oktober lepas, iaitu merintangi 7 buah negeri, iaitu Kedah, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu dan wilayah Persekutuan. Ini kita buat demonstrasi. Teknologi 5G disasarkan untuk memberi impak positif kepada kategori industri yang berkenaan dengan pelbagai aspek kehidupan termasuk sektor kehidupan sosial seperti kesihatan, pendidikan. Sehubungan itu, projek demonstrasi ini telah memberi tumpuan kepada 9 sektor industri iaitu bandar pintar, hiburan, minyak, gas, pelancongan, pembuatan, perosahan pendidikan, pengangkutan pintar, penjagaan kesihatan digital dan pertanian melalui sokongan dan komitmen daripada penggiat industri telekomunikasi dan multimedia dengan sumbangan pelaburan bernilai 131 juta. Projek demonstrasi 5G ini adalah bagi membolehkan rangkaian dan penelitian 5G yang menyeluruh dan berimpak tinggi dapat dirancang. Ini selaras dengan kebolehupayaan teknologi 5G yang lebih tertumpu kepada penggunaan sektor perusahaan, industri dan juga berbanding dengan penggunaan biasa. DNB selaku pengendali pengetesan borong 5G dikawal selia oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Antara pihak SKM yang mengenakan syarat melarang DNB daripada terlibat dalam aktiviti runcit. Bagi memastikan kos pengetesan borong yang ditawarkan oleh DNB berada pada tahap munasabah, SKMN telah menetapkan berapa syarat dan lesen berhubung tanggungjawab DNB berkaitan dengan kos capaian. Selain itu, Atau Komunikasi dan Multimedia 98 turut memberi kuasa kepada SKM untuk menetapkan harga borong secara mandatory melalui Mandatory Standard on Access Pricing. Sekiranya campur tangan MC melalui pendekatan ini diperlukan bagi memastikan harga perkhidmatan dan berpatutan dapat diberikan kepada pengguna untuk perkhidmatan 5G. Terima kasih. Soalan tamu pertama, sila. Kuala Langat. Terima kasih Menteri. Sekarang ada banyak berbincangan di luar di antara teknologi 5G itu yang dipendalikan oleh Menterian Komunikasi dan Multimedia. Apakah hubungan kementerian dengan Digital National Berhad yang akan keluarkan infrastruktur untuk 5G di dalam berapa bulan ini, dan apakah impaknya kepada keseluruhan sistem komunikasi kita di dalam Malaysia? Sila, Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, kita sedar bahawa dalam Twitter dan sebagainya, Facebook, jadi banyak berbincang tentang DNB ni. Jadi saya bagi penangan jelas berkenaan dengan proses projek DNB ni, Data National Berhad. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, dia ada 2 kategori ni. Satu, kuasa Kementerian Kewangan, satu lagi SKMM. Jadi bukan semua SKMM. Jadi DNB ini ditubuhkan oleh Kementerian Kewangan sebagai SPV. Untuk menjalankan projek 5G, dia ambil alih kuasa SKM dalam proses menubuhkan untuk membuat 5G ini. Jadi di antara 2, satu lembaga pengarahnya adalah kebanyakannya anggota daripada Kementerian Kewangan. Satu lagi top management. Top management ni kebanyakannya ada orang luar negara dan sebagainya dan berbincang dengan Ericsson. Jadi Ericsson, Kementerian Kewangan dah ambil alih benda tu kepada mereka. Cuma saya terangkan di sini tadi bahawa pricing kita kontrol. Daripada dulu sampai sekarang, SKM akan kontrol supaya rakyat tidak terjejas dari segi harga. Itu paling penting. Kalau tuan-tuan tanya sikit berkenaan dengan kenapa tidak Telekom, sebab Telekom pun anak syarikat Kementerian Kewangan. Ini adalah strategi yang kita tahu. Mungkin Kementerian Kewangan ini ada strategi tertentu. Sebab backbone-nya tak ada. Contoh backbone-nya kita kena guna Maxis, kita kena guna Telekom dan sebagainya. Jadi ini syarikat baru dan kita bagi spektrum tak ada. Jadi spektrum dari SKM kita bagi dan banyak syarikat akan banyak daripada spektrum ni. Contoh Jerman dia buat duit lebih kurang 35 bilion daripada spektrum ni. Thailand lebih kurang 25 bilion.
Ada setengah negara 12 bilion. Tapi kita jangka 10 bilion. Malaysia ni akan buat daripada spektrum ni. Tapi yang dibuatnya adalah DNB dan juga Ericsson. Bukan SKMM. Jadi terima kasih banyak. Jadi boleh terang. Saya agak faham lah. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuan Menteri. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Muar. Yang Berhormat Timbalan Menteri, jangan berselindung di sebalik Ericsson. Ericsson hanya mendapat kontrak 4 bilion ringgit. Ya, memang melalui tender terbuka. Persoalannya, scrutiny. Ya, tambahan 7 bilion ringgit yang akan dikenalikan oleh DNB sahaja seperti satu monopoli. Tadi contoh-contoh negara yang Berhormat Timbalan Menteri petik adalah negara yang mengamalkan open bidding system. Bukan single wholesale network. Saya hanya ingin satu saja cadangan sebab isu ni dah dibincangkan sejak persidangan parlimen lepas. Adakah pentadbir di DNB berani untuk berhadapan dengan ahli-ahli parlimen dalam satu sesi khas pada persidangan parlimen pada hari ini? Adakan semua muka? Saya dah cuba message katakan saya nak tanya soalan. Tapi sampai hari ini tak dapat. At least give us the platform. Ini melibatkan 11 bilion ringgit duit rakyat. Tetapi sampai hari ini belum ada masa untuk MP berdepan dengan pemerintah di DNB supaya kita boleh tanya soalan-soalan yang dituntut oleh rakyat. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Saya pun macam tu juga. Dari segi kementerian, di kementerian kita tanya, kenapa kita terpaksa jual spektrum kepada DNB, lepas tu sepatutnya terus pada kita. SKM kita ada kuasa tu sebab peruntukan parlimen dah memberi kuasa akta kepada SKMM, bukan kepada DNB. Jadi maknanya kita kontrol. Jadi Maxis nak minta kat kita. Telekom nak minta kat kita. Jadi maknanya kita boleh kawal harga. Tetapi sebab ini syarat Kementerian Kewangan, mungkin ada strategi kepakaran kewangan yang kita tak tahu. Jadi kan, mereka lebih pakar dan juga mereka ada teknologi tertentu untuk 5G ni, kita serah kepada mereka. Jadi saya pun tak tanya, tapi bagi saya, di kementerian kita nak tahu harga. Sebab saya dah sebut tadi dalam jawapan saya tadi ni, harga kita kawal. Kalau naik harga, kita denda, kita ambil tindakan. Sekat tu saja kuasa kita, Yang Berhormat Muar. Dengan yang lain-lain, Yang Berhormat Muar kena tanya DNB. Terima kasih banyak. Sikit Ledang boleh. Saya jemput soalan tambahan ketiga. Sila Yang Berhormat Ledang. Terima kasih Timbalan Speaker. Berhormat Timbalan Menteri. Saya lihat bahawa berkenaan dengan isu ini memang ada seolah-olahnya dua kementerian yang bertanggungjawab. Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Keuangan. Tapi sebagai kementerian yang bertanggungjawab, memastikan supaya melindungi kepentingan pengguna, melindungi kepentingan negara. Jadi saya rasa perkara ini juga menjadi tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk pastikan tidak ada apa-apa kesan kepada pengguna. Soalan saya berkenaan dengan spektrum ini sebab dia ada kaitan. Menteri jelaskan apakah impak penetapan spektrum 700 MHz, 3.5 GHz dan 26-28 GHz sahaja sebagai spektrum yang menyokong perkhidmatan 5G di Malaysia dan kesiapsiagaan kementerian untuk menghadapi permasalahan yang wujud dalam mengguna pakai julat frekuensi C-band bagi 5G. Kalau nak lihat, boleh buat kajian yang lebih berkenaan dengan kenapa saya tanya soalan ini. Terima kasih. Terima kasih Ledang. Sila Timbalan Menteri. Seperti yang saya katakan tadi, jadi Yang Berhormat Ledang kena tanya ke dekat DNB. Sebab memanglah kalau tanya tentang spektrum tu, saya pun boleh jawab. Sebab apa? Kalau kata kami, kementerian kami yang menguruskan spektrum tu, kami boleh jawab. Tapi sekarang spektrum kita serah kat DNB. Kita serah. Jadi maknanya ini arahan. Arahan pada waktu tu kita kena serah. Jadi sebab apa? Saya pun tak tahu, tak tanya saya. Mereka tanya kenapa kena serah, kami minta spektrum kena serah kepada kami. Sebab apa kita tanya, mereka tak bagi jawapan. Jadi menteri pun bukan serah menteri. Bukan serah, DNB kena bayar pada kerajaan. Ya kita serahlah, bayar. Tapi maknanya dia uruskan. Jadi kita tetap harga ya. Jadi maknanya ni dibuat, kalau nak tanya saya, tanya menteri yang baru ni, apa menteri kita pun baru masuk, tiba-tiba kita masuk DNB ni, maknanya dah ambil lah. Jadi tuan-tuan kena tanya DNB, mungkin dari segi kepakaran mereka tu, sebab dalam DNB ni ada kepakaran bekas MC yang duduk di situ, dan ramai mereka boleh jawab kepakaran dari segi mengapa mereka ambil ni. Cuma satu saja kita tanya, saya faham bahawa mereka mengatakan bahawa Telekom, Maxis semua buat 4G, mereka nak buat 5G. Itu saja yang kita dapat jawapan lah. Terima kasih banyak, Yang Hormat.